Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator team telah sudi menonton video pada hari ini dan like dan subscribe channel Sri Tia Taklim Sri Iskandar di YouTube dan juga Facebook dan juga Instagram. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan satu unit, satu topik iaitu unit 6 cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk tenaga. Tenaga apa? Iaitu tenaga yang boleh diperbaharui. Maksudnya cahaya ini ialah sumber yang tidak akan habis digunakan. Sebagai contohnya ialah cahaya matahari. Ia juga membolehkan kita melihat objek di sekeliling kita. Sebab itu, kita dapat melihat objek pada waktu siang kerana adanya cahaya matahari. Dan penglihatan kita terbatas pada waktu malam kerana ketiadaan sumber cahaya menerangi sekeliling kita. Jadi dalam topik ini kita akan belajar 3 sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan dan cahaya boleh dibiaskan. Untuk cahaya boleh dipantulkan dan cahaya boleh dibiaskan, kita akan kupas pada video akan datang. Dan pada video kali ini kita akan fokus kepada sifat cahaya yang pertama, iaitu cahaya bergerak lurus. Dalam subtopik ini kita akan belajar apakah bukti menunjukkan cahaya bergerak lurus, apakah punca pembentukan bayang-bayang, apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, ini saiz dan seterusnya apakah faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Jadi dalam subtopik yang pertama, apakah bukti yang menunjukkan cahaya bergerak lurus? Bagi untuk lebih mudah faham, Ustaz akan tunjukkan satu video sebagai contoh yang menunjukkan cahaya bergerak secara lurus. Okey. Boleh tengok ni. Ini ialah contoh video guna slide. Jadi kita dapat lihat cahaya melalui permukaan air. Disebabkan ditukar pula dengan lampu LED yang lebih terang. Jadi adakah lampu secara lurus? Perhatian. Kira masih pasti apa kata kita gunakan lampu laser. Dan dari sini dapatlah secara melihat bahasanya sememangnya lampu cahaya bergerak secara lurus. Okay, baik. Dan memang terbukti cahaya bergerak lurus. Dan selain daripada itu, kita juga dapat membuktikan cahaya bergerak lurus melalui eksperimen ringkas pada buku teks muka surat 86 dan 87. Seperti mana yang ada pada gambar rajah ini. Dan untuk video pengajaran ini, Ustaz akan letak sekali dengan tugasan kamu selepas ini. Dan sekiranya ada soalan sepanjang tempoh ini berkaitan dengan cahaya bergerak lurus, bolehlah kemukakan pada Ustaz pada minggu ini sehinggalah pada kelas akan datang. Okay. Seterusnya kita akan kupas berkaitan dengan faktor kejelasan bayang-bayang terbentuk. Pertama sekali kita kena faham bahawasanya bayang-bayang hanya boleh terbentuk apabila cahaya dihalang daripada menembusi sesuatu bahan. Kejelasan bayang-bayang terbentuk berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya, iaitu sama ada objek itu lut sinar, lut cahaya ataupun legap. Jadi persoalannya di sini, apakah contoh objek yang lut sinar? Apakah contoh objek yang lut cahaya? Dan apakah contoh objek yang legap? Jadi dari gambar rajah ini, kita boleh lihat contoh objek lut sinar. Kalau kita senang-senang faham, konsepnya ialah bila kita melihat satu bahan tu, kita boleh nampak di sebaliknya. Seperti cermin kereta. Sebab itu
melalui cermin kereta kita dapat melihat di sebalik cermin kereta itu. Dan cermin kereta merupakan salah satu bahan lut sinar. Dan bahan lut sinar menyebabkan cahaya boleh menembusi, maka bayang-bayang tidak akan terhasil. Berbeza pula bagi objek lut cahaya dan legap. Untuk objek legap, contohnya seperti laptop, handset, tubuh badan kita, buku, meja dan sebagainya, semua ini objek-objek yang legap. Maka bayang-bayang akan terbentuk disebabkan cahaya dihalang daripada menembusi objek-objek yang Ustaz sebutkan tadi. Faktor mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. Terdapat dua faktor, iaitu jarak antara sumber cahaya dan objek dan jarak antara objek dengan skrin. Ini ialah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Dan faktor bagi mempengaruhi bentuk bayang-bayang juga ada dua, iaitu kedudukan sumber cahaya dan orientasi objek. Untuk lebih jelas, Ustaz akan letakkan sekali bersama dengan video rakaman ini, iaitu link yang menunjukkan faktor mempengaruhi saiz bayang-bayang dan faktor mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Jadi sebagai kesimpulannya dalam video kali ini, sifat cahaya yang pertama iaitu bergerak lurus yang boleh dibuktikan melalui eksperimen. Yang kedua, kita belajar sebab terbentuknya bayang-bayang. Bayang-bayang hanya akan terjadi ataupun terbentuk apabila cahaya terhalang menembusi objek. Pada objek yang bersifat lut cahaya dan legap, bayang-bayang akan terhasil. Manakala bagi objek lut sinar, bayang-bayang tidak terhasil ataupun tiada. Dan terdapat dua faktor yang mempengaruhi saiz, iaitu jarak cahaya dengan skrin dan jarak objek dengan skrin. Bagi faktor pembentukan bayang-bayang juga ada dua, iaitu kedudukan sumber cahaya dan orientasi objek. Jadi sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua murid-murid menonton video. Nantikan subtopik yang seterusnya, iaitu pantulan cahaya dan pembiasan saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.